Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan SPRM siasat akbarkan, serbu rumah dalam siasatan berkait Daim. Pastinya isu ini akan menggemparkan Daim dan keluarganya, dan persoalan besar untuk Anda dan kita semua ialah apakah yang akan ditemui oleh SPRM. Adakah bukti-bukti kukuh akan ditemui di rumah yang diserbu ini? Dan pastilah, adakah bukti yang ditemui itu akan menuktahkan terus Daim Zainuddin dan keluarganya? Sebelum kita teruskan ulasan, jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu. Ianya percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa dan ia akan membantu Anda untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini, isu politik dan isu semasa yang ada di Malaysia. SPRM siasat akbarkan, serbu rumah dalam siasatan berkait Daim. Siapa sebenarnya akbarkan? Bagi Anda yang mempunyai maklumat siapa akbarkan, tolong bantu untuk menerangkannya di dalam ruangan komen di bawah. Tuliskan, bantu kami untuk mengenali siapakah itu akbarkan dan apa kaitan beliau dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin pula. Dengan Daim Zainuddin. Bukan Muhyiddin, tapi Daim Zainuddin. SPRM telah pun menyiasat akbarkan serbu rumah dalam siasatan berkaitan Daim. Ahli Perniagaan dan Pemaju Hartanah akbarkan disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkait kes bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Memetik sumber SPRM dan peguam berkaitan, portal berita CNA melaporkan pemegang saham utama BRDB ini, iaitu BRDB Development Sdn Bhd itu, ditahan sementara untuk disoal siasat minggu lalu selepas rumah dan syarikatnya di Kuala Lumpur diserbu. CNA turut melaporkan SPRM membekukan akaun peribadi dan perniagaannya serta mengarahkannya mengisytiharkan aset dan pegangan keuangan keluarganya. Akbar turut dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat lagi bersama bekas sekutu rapatnya dalam masa yang terdekat. Pejabat Akbar enggan mengulas butiran siasatan itu, namun seorang jurucakap berkata, tumpuan utama mereka masih untuk memastikan siasatan yang adil dijalankan. Siasatan dilaporkan tertumpu pada pemulangan saham beku bernilai $4 bilion atau bersamaan dengan RM18.75 bilion yang pernah tersenarai dalam Central Limit Order Book CLOB pasaran kaunter Singapura yang berdagang terutamanya saham Malaysia, namun kini tidak lagi berfungsi. Selain itu, siasatan turut dijalankan berhubung urusan pertukaran pegangan saham syarikat konglomerat Multipurpose Holding Sdn Bhd pada akhir 1990-an dan 2000. SPRM turut dilaporkan menyiasat pinjaman $140 juta unit MPHB kepada firma British Virgin Island at Bridge Unity United SA dan Strikers Development Inc. yang seterusnya digunakan untuk memperoleh blok kawalan saham MPHB daripada Taikun Lim Tian Kiat. Bulan lalu, Daim didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan 71 aset kepada SPRM, termasuk 38 syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan Pahang Kedah dan Kuala Lumpur, serta 6 hartanah. Sementara itu, istrinya, Naimah Khalid, meminta dibicarakan atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM yang menghendaki aset diisytihar. Keluarga itu memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM berhubung hal ehwal mereka.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi untuk ulasan yang seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan petang ini, jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Petang ini kita mahu lihat semula. Bagi menutup mulut-mulut para pembenci, atau dalam bahasa Inggrisnya hater Anwar Ibrahim. Ialah kan di Malaysia ini ramai hater Anwar Ibrahim. Ada yang macam-macam memberikan gelaran kepada Anwar, tapi satu-satunya gelaran yang tak pernah diberi kepada Anwar Ibrahim, beliau bukan tukang sakau, beliau tak pernah curi duit. Itu yang paling menanglah, kata orang Sabah, paling manang, yang tak pernah diberikan gelaran itu kepada beliau. Tapi orang lain semua pernah diberikan gelaran seperti itu. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan sekarang untuk menutup mulut bising para hater Anwar Ibrahim ialah berapakah penjimatan kerajaan sejak Perdana Menteri ke-10 tolak terima gaji. Ini satu pendedahan yang paling menarik perhatian kita petang ini. Kerajaan menjimatkan sebanyak RM RM22.826.65 sebulan sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak untuk menerima gaji semenjak memegang jawatan Perdana Menteri pada November tahun 2022. Ramai orang kata sedikit, ramai orang kata ada kesannya. Saya nak beritahu kepada anda, dengan 22,000 ini anda bahagi dengan 3,000, anda akan dapat 7. Makna kata, dengan mengambil kira seorang itu dibayar gaji sebanyak 3,000 sebulan, Anwar Ibrahim telah pun mewujudkan 7 peluang pekerjaan baru untuk orang lain, 7 peluang pekerjaan untuk orang yang boleh dibayar gaji 3,000 sebulan. Anda mungkin kata itu sedikit, tapi bayangkan kalau semua menteri menjadi seperti itu. Berapakah yang boleh diberikan peluang pekerjaan? Dan jangan lupa, dengan 7 orang itu, ia boleh menyelamatkan 7 buah keluarga dan berpuluh-puluh anak. Dan ini akan menjadikan negara kita ini negara yang betul-betul prihatin. Itu baru RM3,000. Bayangkan kalau RM1,500 gaji minimum. Berapakah yang mampu diselamatkan? 14 orang pekerja. Bukankah itu satu perkara yang menarik? Tertutuplah mulut-mulut bising, mulut-mulut longkang para hater Anwar Ibrahim. Ia merupakan sebahagian daripada langkah awal penjimatan yang diumumkan sendiri oleh Anwar, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Ahmad Fadli Sari, PN Pasir Mas. Ada orang cuba mengaitkan pula dengan penjimatan ini dengan tindakan daripada Perikatan Nasional yang telah pun mencadangkan barisan kabinet bayangan mereka dan memohon pula dibayar setiap daripada barisan kabinet bayangan itu, pemegang portfolio, dibayar allowance 5,000. Itu yang menimbulkan kemarahan ramai netizen. Anwar Ibrahim menjimatkan uang, tak ambil gaji. Ini pula kabinet bayangan Perikatan Nasional pula nak minta allowance 5,000. Kata mereka, ini betul-betul tukang kikis uang negara, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, Anwar masih tidak ambil gaji dan potongan gaji menteri diteruskan sehingga kini. Kita ucapkan bravo, tahniah kepada semua menteri yang ada sekarang kerana berani dan sanggup memotong gaji mereka, dan Anwar pula masih tidak terima gaji. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat petang. Sebelum kita teruskan isu panas berkaitan politik, isu semasa di Malaysia, bantu saya tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini. Dan bagi yang kali pertama menekan butang itu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saudara, kemarin pendedahan yang paling menarik berkaitan Sanusi. Sehingga ada netizen kata Sanusi sudah layak untuk dipecat. Ada juga yang kata Sanusi tak layak jadi menteri besar. Beliau hanya layak untuk membuat lucu dan lawak jenaka, kata mereka.
Tetapi menjadi persoalan ialah kenapa mereka sampai bercakap begitu. Rupa-rupanya perkara itu terjadi apabila satu berita tular mengatakan bahawa sudah lebih 5 bulan gaji pekerja di MBI, Anak Syarikat Perbadanan Menteri Besar Kedah, tidak dibayar gaji. Saudara-saudara sekalian, pendedahan itu mengejutkan semua. Kerana kata mereka, Sanusi begitu bijaksana, menegur, menemplak, mengecam, dan kadang-kadang menghina orang lain. Antaranya Menteri Besar Selangor, termasuk juga Anwar Ibrahim, dan menteri-menteri yang lain. Kalau Menteri Besar Selangor, beliau telah pun membuat saman terhadap Sanusi, gara-gara perbuatan Sanusi menemplak dan juga menghina beliau. Tapi akhirnya netizen kata itulah karma sendiri kena. Apabila CEO Menteri Besar Kedah, CEO MBI ataupun Anak Syarikat Perbadanan Menteri Besar Kedah, iaitu Kedah Agro Holding Berhad, akhirnya buka mulut. Anak syarikat sah tak bayar gaji sejak September. Saudara, kalau sebelum ini kita hanya dengar satu perkara tular yang boleh dikata seperti kabar angin. Tapi itulah, saya sudah pernah kata, di Malaysia kalau kabar angin jangan terus Anda buang ke tepi. Kerana kadang-kadang kabar angin itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu pula boleh jadi kabar angin. Jadi kabar angin itu telah disahkan betul bahawa anak pekerja atau staf kaki tangan MBI Kedah buka mulut mengesahkan bahawa staf mereka, staf atau anak syarikat sah tak bayar gaji sejak September. Saudara-saudara sekalian, Anak Syarikat Perbadanan Menteri Besar Kedah, iaitu Kedah Agro Holdings, sah tidak membayar tunggakan gaji kaki tangannya yang dilaporkan tertunggak sejak September tahun lalu. Ia diakui sendiri oleh CEO MBI Kedah yang dilaporkan sedang menyelesaikan isu tunggakan gaji kaki tangan anak syarikatnya. Memetik berita harian, Ketua Pegawai Eksekutif MBI Kedah, Zafir Anwar Ghazali berkata, pihaknya sedang meneliti isu berkenan dan akan merujuk kepada kerajaan negeri bagi mendapatkan penyelesaian terbaik. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia Steven Sim melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dilaporkan sudah pun memberi notis kepada Kedah Agro Holdings Berhad untuk segera menyelesaikan isu tunggakan gaji kaki tangan. Namun apa yang mengejutkan, JKTSM sebenarnya sudah pun memberikan notis kepada anak syarikat di bawah Menteri Besar Kedah itu sejak Januari tahun ini. Saya sudah mendapat laporan JTKSM mengenai isu dan latar belakang kes ini. JKTSM sudah memberi notis kepada mereka sejak Januari lalu. Ia bercanggah dan melanggar Seksyen 19 Akta Kerja 1955, katanya. Notis yang diberikan kepada majikan terbabit untuk membayar tunggakan gaji dan mereka sudah berjanji akan memohon bantuan kerajaan negeri Kedah, katanya semalam. Terdahulu, Harapan Daily melaporkan pendedahan dibuat kaki tangan Kedah Agro Holdings yang mendakwa tidak dibayar gaji selama 9 bulan. Kaki tangan mendakwa surat telah pun dihantar kepada Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor mengenai tunggakan gaji mereka, namun tiada keputusan yang diperoleh. Selain tunggakan gaji, syarikat berkenan juga didakwa gagal menjelaskan tunggakan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Yang ini paling bahaya. Kalau memang terbukti benar caruman KWSP mereka ini tidak dibayar, ini satu kesalahan yang amat serius yang boleh menyebabkan LHDN campur tangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.